Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Wa qala al-musannif rahimahullahu ta'ala anhu wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain, amin. Wasani, dan yang kedua, min arkani salat, daripada rukun salat itu al-qiyam fil faridah ma'al qudrah alaihi, berdiri tegak pada salat fardu ma'al qudrah, dalam keadaan dia mampu untuk berdiri, walau bima'inin bi ujratin fadilatin an mu'natihi wa mu'nati mamunihi yaumahu wa lailatahu, sekalipun dengan menggunakan pembantu yang dibayar gaji, yang dibayar upah. Upah tu mestilah fadilah yang merupakan lebihan daripada keperluan dia, mu'nah dia, keperluan harian dia, dan keperluan harian untuk orang di bawah tanggungan dia pada keperluan satu hari dan satu malam. Kalau tak cukup, tak wajib bayar upah dan dia boleh sembahyang duduk tapi kalau dia mampu bayar upah, wajib dia cari orang untuk upah, pegang dia ke ataupun bagaimana agar dia boleh solat berdiri. Wa yajibu halatal ihram bihi, maka wajib berdiri itu ketika takbiratul ihram. Wa akhbara al-Bukhari an Imran bin Husain, telah diberitakan dalam Sahih Bukhari daripada riwayat Imran bin Husain berkata, kanat bi bawasir, aku ada penyakit bawasir, wasal tu Nabi sallallahu alaihi wasallam an as-salah, aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang bagaimana untuk solat. Maka faqala salli qa'iman, salatlah berdiri. Fa illam tastati' fa qa'idan, tak mampu berdiri maka duduk. Fa illam tastati' fa ala jambin, tak mampu maka baringlah dalam keadaan mengiring. Zadan Nasa'i, dalam riwayat Nasa'i menambah lagi, fa idam tastati' fa mustalqiyan, tak mampu mengiring maka mustalqiyan, baring melentang. Wala yukallifullahu nafsan illa wus'aha, tidaklah Allah Ta'ala itu membebankan seseorang melainkan pada kadar yang dia mampu. Wus'aha, dia mampu. Wa ajma'at al-ummah, ijma' para ulama', ummah tu ulama' lah, ala darika, pada yang demikian itu ijma' ulama'. Wa huwa ma'lumun min ad-din bil darurah, ia adalah sedia maklum min ad-din, daripada agama, bil darurah, secara darurah. Maksudnya tak boleh tidak, mesti tahulah. Benda ni kalau sebut aku orang Islam, dia mesti tahu benda ni. Tak boleh kata tak tahu. Kalau tak tahu wajib belajar. Itulah, itu maksud darurah ni, maksudnya tak boleh tidak. Wa kharaja bin fardhi an-naflat, terkeluar daripada perkataan al-fardu tu ataupun pengertian fardu, solat fardu ialah solat sunat. Solat sunat dia tak wajib berdiri, boleh solat duduk. Wa bil qadir al-ajiz, terkeluar daripada pengertian al-qadir, mampu, ialah kalau tak mampu, ajiz, lemah. Wa qadi fuhum min zalika, sahat salat. Okey, wa qadi fuhum min zalika ni tak dapat difahami lah. Mungkin yang singkatan dengan mereka agaknya. Okey, habis. Sahat salatu asabi al-fardha qa'idan, sah salat kanak-kanak lelaki, salat fardunya dalam keadaan duduk, ma'al qudrah, sedangkan dia mampu untuk berdiri, ma'al qudrati 'ala al-qiyam, tapi dia tak nak berdiri, dia nak salat duduk. Salat fardu sabi kanak-kanak kan, tak wajib solat. Kalau dia nak solat juga solat fardu, tapi dia nak solat duduk, sah. Okey, sah solat dia.
sebab dia tak wajib solat, dia, maka hukum dia solat sunat. Maka kalau solat sunat sah untuk solat dalam keadaan duduk, maka kanak-kanak pun sah jugalah solat duduk. Habis. Wala sah kama fil bahri khilafuhu, menurut pengarang kitab Al-Bahru, ya, qaul yang asah khilafuhu, di sebaliknya. Maksudnya menurut Sahibul Bahri tak sahlah. Wa mithlu salati sabi salatul muadah di sini. Dan apa ni, seperti solat kanak-kanak itu ialah solat muadah, solat i'adah lah. Iaitulah kalau kita dah solat, nak solat sekali lagi kan, solat zuhur mula seorang-seorang, lepas tu datang orang lain solat berjemaah, jadi kita i'adah solat sekali lagi, solat berjemaah. Itu nama solat muadah. Ataupun kita dah solat solat kali pertama berjemaah, kemudian datang satu golongan orang, dia nak solat berjemaah, tak ada imam. Jadi kita merasakan kita yang layak jadi imam, kita solat sekali lagi jadi imam kepada orang tersebut. Begitulah perumpamannya tentang solat muadah tu, solat ulangan. Jadi boleh kalau orang solat muadah ni, solat i'adah ni, boleh solat duduk, sebab dia tak wajib, sebab dia dah solat dah tadi. Nak solat kali kedua sebagai solat ulangan tu dia tak wajib, maka boleh solat duduk. Wastafna ba'dhum min dhalika masail, sebagian ulama menyatakan ada pengecualian daripada solat berdiri. Artinya boleh solat tidak berdiri. Ada beberapa masalah. Al-ula, yang pertama, masalah pertama contohnya, malau khawfa raqibus safinata gharaqan, kalau orang tu naik sampan, dia takut kalau dia solat berdiri nanti terbalik sampan tu, atau dauran ar-ra's, ataupun dia pening kepala, pusing. Kalau solat berdiri nanti nanti tumbang dia, pening kepala kan. Fa innahu yusalli min qu'udin wala i'adata alaihi, dia boleh solat duduk dan tak perlu qada, tak perlu ulang balik solat dia. Wasaniyah, dan masalah kedua, pengecualian kedua, malau kana bihi sulusu baulin, kalau dia ada penyakit kencing tak tus, keluar saja kencing dia. La qama sala bauluhu, kalau dia solat berdiri keluar kencing dia. Wa in qa'ada lam yasil, kalau dia duduk tak keluar kencing dia, fa innahu yusalli min qa'ud alal asah, dia boleh solat duduk menurut qaul yang sah bila i'adah, tanpa perlu qada semula, atau tanpa perlu ulang balik solat dia. Wa minhum man law qala tabibu thiqatin, di antaranya lagi orang yang boleh solat duduk ialah seperti kalau orang yang dikatakan oleh doktor yang thiqah, yang boleh dipercayai, liman bi'ainihi ma'un in sallaita mustalqiyan. Wa minha law qala tabibu thiqatin liman bi'ainihi ma'un, di antaranya ialah kalau berkata seorang doktor yang boleh dipercayai kepada orang yang ada penyakit di mata dia tu, ada penyakit berair mata ya. Kata doktor, in sallaita mustalqiyan amkana mudawatuha, kalau kau solat berbaring boleh sembuh, dia kata. Boleh sembuh ni kalau kau solat baring. Falahu tarkal qiyam ala lasah, maka bolehlah dia solat dalam keadaan berbaring, ataupun bolehlah dia solat tidak berdiri, meninggalkan berdiri untuk solat menurut qaul yang sah. Wala amkana al-maridu al-qiyama munfaridan bila masyaqqatin wa lam yumkinuhu dhalika fi jama'atin illa yasalya ba'daha qa'idan
fal afdal al-infirad. Kalaulah orang sakit itu boleh berdiri seorang-seorang tanpa ada masalah. Kalau dia seorang-seorang, dia boleh berdiri. Walam yumkinuhu fi jama'atin, tapi kalau solat berjamaah dia tak boleh berdiri. Illa ayyasalliya ba'daha qa'idan, kecuali kalau dia solat sebahagian solatnya duduk, sebahagiannya berdiri. Fal afdal al-infirad, maka yang paling afdal dia solat seorang-seorang. Contohnya kalau dia solat tu, dia kalau seorang-seorang, dia nak bangun susah, dia terpaksa ke kiri ke kanan, terpaksa tolak sana sini bangun. Daripada duduk dia berdiri tak masalah. Lepas tu bila dia sujud, lepas tu nak bangkit ke rakaat kedua tu, terpaksa habis dia tolak kiri kanan baru boleh dibangkit kan. So seorang tak ada masalah, tapi kalau jemaah tak boleh. Takkan dia tolak kiri kanan kan, orang sebelah. Jadi kalau keadaannya begitu, kata musannif ni, kata muallif ni, fal afdal, yang paling afdal solat seorang nak dapatkan rukun berdiri tegak tadi tu. Kalau dia solat berjamaah, dia tak dapat berdiri, dia terpaksa solat duduk. Pada rakaat kedua solat duduk, sebab nak bangun nanti terpaksa tolak kiri kanan kan, susah dia. Solat seorang, sebab solat jemaah tu sunat, berdiri tu wajib. Maka meraihkan yang wajib lebih afdal daripada meraihkan yang sunat. Okey. Wa tasahhu fil jamaah wa in qa'ada fi ba'dihha. Dan kalau dia nak, dan sah kalau dia solat jemaah, jika dia in qa'ada ba'daha, kalau dia berdiri sebahagian dan duduk sebahagian. Rakaat pertama dia berdiri, rakaat kedua dia tak boleh bangkit, dia duduk, sah solat jemaah dia. Tapi yang afdal solat seorang, dia dapat sempurna. Kama fi ziyadati rawdah, seperti dalam kitab Ziyadatul Rawdah. Ziyadatul Rawdah ni, kitab Rawdah ni Imam Rafi'i. Kemudian Ziyadatul Rawdah tu yang ditambah oleh Imam Nawawi. Pengecualian yang ketiga, wasali satu, pengecualian yang ketiga, malau kana lil ghuzzati raqibun. Kalau orang yang pergi berperang tu, dia ditugaskan sebagai pengintai, yarqubul adu, dia untuk mengintai musuh. Walau qama la ra'ahu al-adu, kalau dia berdiri maka nampak musuh, dia terpaksa sentiasa duduk dan mengendap, begitu kan. Jadi dia boleh solat duduk. Au jalasa al-ghuzzatu fi mukmin, atau orang yang ditugaskan mengintai tu dalam peperangan tadi, dia duduk dalam mukmin, dalam tempat persembunyian, maka dia boleh solat duduk. Walau qamu la ra'ahum al-adu, kalau dia berdiri maka musuh akan nampak, habis. Wa fasada tadbirul harb, jadi kalau musuh nampak, wa fasada tadbir al-harb, wasaklah perancangan peperangan, maka sallu qu'udan, boleh mereka solat duduk. Wa wajabat al-i'adah, dan wajib dia ulang balik alal mazhab, menurut mazhab Syafi'i. Tadi walaupun terpaksa, tapi dia wajib, walaupun terpaksa solat duduk, sah solat dia, tapi wajib i'adah sebab tak cukup rukun. Menjadilah solatnya tu solat hormat waktu jugalah ya, alal mazhab. Linadarati zalika, mengapa sedangkan itu kira darurat tu, menjaga nyawa. Sebab linadarati zalika, sebab itu adalah kes nadir, kes jarang berlaku. Jadi kes jarang berlaku ni an-nadir kal adam. Yang kes jarang berlaku ni ibarat dia tak berlaku, macam tu kaedah dia lah. Jadi dalam kes tu dia wajib qada semulalah solat dia.
Tapi kalau dia mati sebelum dia qada, tak berdosa sebab dia telah menunaikan, kan. Tapi kalau dia tak qada setelah dia ada kelapangan, berdosalah dia. Baik. La in khafu qasdal aduwi lahum fala talzamahum al-i'adata. Sebaliknya, jika mereka itu takut menjadi sasaran musuh, maka mereka pun solat duduk, kan. Maka tidak wajib mereka qada balik. Kama sahahahu fi tahqiq, seperti yang ditashihkan oleh kitab tahqiq. Jadi berbeza dengan orang yang mengintai tadi tu. Kalau dia solat berdiri, takut orang nampak, akan merosakkan strategi perang, yang itu wajib qada semula solatnya yang solat duduk tadi. Kes yang kedua ni, kalau dia berdiri, nanti musuh akan menembak mereka, kan, menjadikan mereka sebagai sasaran, kan, akan membahayakan nyawa. Jadi di sini darurat, tapi yang di atas tu tidak darurat. Dia hanya merosakkan strategi perang saja. Contohnya jauh, kan, jadi orang jauh nampak nak tembak tak kena. Tapi kalau ni dekat, kalau tembak kena. Jadi yang tembak kena tu, kalau dia solat duduk kerana menyelamatkan nyawa, tidak perlu qada. Kalau jauh tadi, sekadar merosakkan strategi, perlu qada. Baik. Wal farqu baina ma hahuna wa baina ma marra anna al-'udhra huna a'zam minhu. Perbezaan antara yang kes di sini, kes yang takut jadi sasaran musuh, dan kes yang sebelum daripada ni yang kita dah terangkan tadi, takut rosak strategi, bahawa uzur dibunuh musuh tu, menjadi sasaran musuh itu lebih besar keuzurannya. Sebab itulah dia tidak perlu qada. A'zam minhu samma. Wa fil haqiqati la istithna'a, pada hakikatnya tidak ada kecualian untuk meninggalkan berdiri di dalam solat. Lianna man dzakara ajizun, lianna min dzikrin, min dzikrin ajizun, kerana apa yang disebut tu ialah lemah, tak ada kemampuan. Imma sama ada tak mampu tu kerana darurat untuk berubat, atau darurat khauful gharaq, takut tenggelam, atau darurat khauf alal muslimin, takut kepada keselamatan kaum muslimin, atau seumpamanya. Jadi sebab tu kata musannif kat sini, pada hakikatnya tidak ada istisna. Pada hakikatnya baik. Fa in qila, kalau dikatakan orang, lima akharal qiyam an aniyah, mengapa dijadikan rukun solat itu berdiri tegak tu disebut nombor dua, yang nombor satunya mesti niat, sedangkan ma'a annahu muqaddamun 'alaiha, sedangkan berdirilah dulu kemudian baru niat. Mengapa niat dulu pula kalau ikut susunannya? Sepatut berdiri dululah, sebab berdiri baru niat. Ujiba, maka dijawab, bi annahum rukunun fi salati mutlaqan, bahawa niat itu adalah rukun di dalam solat secara mutlak. Dia adalah rukun, wa huwa rukunun min faridatin faqat, sedangkan berdiri itu adalah rukun pada fardu solat sahaja. Jadi niat tu rukun solat secara mutlak dalam semua jenis solat. Berdiri hanya rukun pada solat fardu saja. Falidzalika, maka yang demikian itu didahulukanlah niat sebelum berdiri. Sebab niat tu umum. Fardu tu untuk solat, berdiri untuk solat fardu saja. Taib. Wa syartul qiyami nasbul dhahri al-musalli. Syarat qiyam mestilah
tulang belakang orang yang solat itu tegak. Kalau terbongkok, bukan qiyam lah. Dia anna ismal qiyam dairun ma'ahu, kerana bila sebut nama berdiri, dia berkisar pada tulang belakang. Mesti tegak lah, berdiri tulang belakang tegak lah. Kalau bongkok, itu bukan berdiri, itu berdiri bongkok. Berdiri tegak kan, berdiri tegak. Kalau bengkok, condong, tidak tegak lah. Fa in waqafa munhaniyan, kalau berdiri dia dalam keadaan condong, munhani, ila qadamihi, condong ke depan, aw khalfihi, atau condong ke belakang, aw ma'ilan ila yaminihi, atau condong ke kanan, aw yasarihi, condong ke kiri. Condong lah, tak tegak. Bihaitsu la yusamma qa'iman, sekira-kira tidak dapat dinamakan sebagai berdiri tegak. Lam yasih qiyamuhu, tidak sah berdirinya. Litarkihi al-wajib bila udhrin, sebab dia meninggalkan yang wajib tanpa uzur. Wal inhina salibun lil ismi, condong itu berlawanan dengan nama berdiri tegak. Berdiri condong, berlawanan lah. Dia ayyusira ila ruku' aqra. Wal inhina as-salib lil ismi, condong yang berlawanan dengan nama berdiri tegak tu ialah ayyusira, di mana dia berdiri tapi yusir ila ruku', dah dekat nak ruku' dah condong dia. Ila ruku' aqra, dah dekat dengan ruku', condong dia. Kama fi al-majmu', seperti yang disebut dalam kitab Majmu' Imam Nawawi. Walau istanada ila syai'in, kalau dia bersandar ke kepada sesuatu, kajidarin, seperti dia bersandar ke dinding, ajza'ahu ma'al karahah, sah solatnya tapi makruh. Walau tahamala alaihi wa kana bihaitsu law rafa'a ma stanadda ilaihi la saqata liwujudi ismil qiyam. Kalau dia bersandar tu tahamala, berarti menekan, dia tekan ke atas tempat yang dia bersandar tadi tu. Bersandar betul-betul lah. Wakana, sekira-kira kalau ditarik tempat dia bersandar tu, mastanada ilahi tu, yang dia tempat dia bersandar tu, jatuh dia. Sebab dia sandar tu main sandar betul-betul kan. Dia bersandar betul, kalau tarik tempat dia bersandar tu, jatuh dia, tergolek. Jadi sah solatnya liwujudi ismil qiyam, sebab ada nama berdirinya. Walaupun dia bersandar tu sandar betul-betul, tapi berdirilah tu, berdiri tegak lah tu, berdiri bersandar, berdirilah juga. Sebab tu lah dia sah. Wa in kana bihaitsu yarfa'u qadamaihi insya'a wa huwa mustanidun lam yasih. Wa in kana, dan jika dia berdiri tu bihaitsu, sekira-kira dia mengangkat dua tumit, artinya berjengkit, dia berdiri angkat tumit. Insya'a, jika dia mampu jika dia mahu artinya dia sengaja angkat tumit, berdiri angkat tumit tu, jengkit. Wa huwa mustanidun, dalam keadaan dia tu bersandar. Adalah dia jengkit kemudian bersandar, lam yasih, kalau macam tu tak sah. Li'annahu la yusamma qa'iman bal mu'allaqun bi nafsahu, kerana kalau berdiri berjengkit itu dia tidak namakan sebagai berdiri, malah dia menggantung dirinya, ataupun menyandarkan dirinya. Sebab kebiasaannya kalau berdiri berjengkit, dia mana boleh lama kan. Jadi kalau dia nak lama, dia bersandar, jadi boleh tahan lama. Dia bersandar gitu. Jadi sebenarnya dia menompangkan dirinya. Dia bukan berdiri, dia menompangkan dirinya ke dinding tu, atau ke meja ke, sehingga dia boleh berjengkit lama-lama. Sebab itulah kalau berjengkit dengan bersandar ke benda lain, tidak dinamakan sebagai berdiri. Berbeza kalau dia tadi tu dengan tapak kaki tu, berdirilah tu.
kan, walaupun dia bersandar, sebab dia boleh je. Cumanya apa tu, alat yang digunakan untuk menyandar tadi tu, sama di dinding ataupun apa benda, meja ke apa, dia bersandar tadi tu, itu sebagai aksesori lah, alat bantu gitu je. Kalau dia tak ada pun tak apa, kan. Itu bezanya, berbeza dengan berjengkit tu, kalau tak ada, tak mampu dia berdiri lama-lama gitu kan. Secara adat, ada orang mampu dia jengkit lama-lama, iaitu keadaan tidak biasa, nadir kalau adam. Yang nadir tak biasa tu ibarat tak ada. Fa in ajaza an dhalika wa sara karaki'in likabirin aw ghairihi waqafa wujuban. Jika dia tidak mampu berdiri, wasara, kalau dia berdiri dia akan jadi macam orang rukuk, bongkok lah, orang tua bongkok sabut lah, likabirin, sebab dia dah tua, aw ghairihi, ataupun seumpamanya ada penyakit ke yang tak boleh dia berdiri dengan tegak, waqafa, wajib dia duduk. Kadzalika liqurbihi minal ansab, kadzalika liqurbihi minal intisab. Dengan yang demikian itu, dengan dia duduk tu, liqurbihi, lebih dekat keadaan dia tu pada keadaan intisab, duduk tegak, lebih dekat kepada tegak. Kalau dia berdiri dah tak tegak dah, ini apa nak berdiri pun tidak kan, rukuk lah, macam nak rukuk lah. Jadi kalau duduk nampak dia tegak gitu. Sebab tu wajib dia duduk. Wazada wujuban al-inhina, wujuban inhina'uhu li ruku'ihi in qadara ala ziyadah. Wazada wujuban, dan ditambah lagi kewajipan dan tambahan wajib lagi. Wajib tambahannya ialah inhina'uhu li ruku', dia boleh membongkok untuk rukuk. In qadara ala ziyadah, kalau dia mampu untuk menambah lagi. Liyatamayyaza ar-ruknan, untuk membezakan antara dua rukun. Jadi kalau dia berdiri, dia bongkok, dah sama dia antara berdiri dengan rukuk, jadi dia tak boleh berdiri, sebab antara berdiri dengan rukuk tu sama. Jadi dia tak boleh berdiri, dia wajib duduk. Jadi kalau dia duduk, dia dapat tegak. Kemudian bila dia nak rukuk, dia boleh bongkok, inhina, dia boleh rukuk. Dan orang nampak perbezaan antara berdiri dengan rukuk tu, ada beza kan. Jadi dia dapat bezakan antara dua rukun berdiri tegak dan rukun rukuk tu bongkok. Dapat beza. Walau amkanahu al-qiyam, kalau dia mampu berdiri, muttaqian, dalam keadaan bersandar, bertopang, bertongkat, muttaqian, berpaut ke, bertongkat ke, ala syai' kepada sesuatu, berpaut kepada sesuatu, bertompang kepada sesuatu. Dia mampu berdiri dengan menompang kan. Al-qiyam ala rukbatayhi, ataupun dia boleh berdiri dengan lutut. Lazimahu dhalika, wajib dia berdiri dengan yang demikian itu. Wajib dia berdiri dengan berpaut ke, bertompang ke, ataupun dengan lutut dia ke, wajib dia lakukan. Li'annahu maisurun, sebab dia dipermudahkan untuk itu. Dia tak boleh berdiri betul, dia berdiri kadar mampu dia. Berdiri tegak tak boleh, kaki dia sakit. Tapi berdiri melutut boleh. Berdiri melutut, dia tak boleh duduk. Wala ajaza an ruku'in, kalau dia tak mampu untuk rukuk. Wa sujudin, tak mampu sujud. Duna qiyam, qama wujuban, tapi dia boleh berdiri. Dia tak mampu rukuk, tak mampu sujud, dia boleh berdiri je, tegak je kan. Qama wujuban, wajib dia berdiri.
berdiri itu wajib. Wa fa'ala ma amkanahu min inhina'ihi lahuma bisulbihi, dan dia melakukan semampu yang dia boleh pada tunduk, pada dia nak apa ni, dia tunduk rukuk dan sujud. Dia buatlah semampu yang dia boleh bisulbihi, pada tulang belakang dia. Maksudnya dia berdiri kan, lepas tu dia nak rukuk, dia mampu sikit je, sikit lah. Sujud dia sikit je. Berdiri dia rukuk, dia berdiri tapi dia tunduk sikit je, tunduk tulang belakang sikit. Sujud dia tunduk sikit lagi. Yang penting lebih daripada rukuk. Buatlah sekadar ma'amkanahu, dia apa yang dia mampu. Fa in ajaza fa bi rukbatayhi wa ra'sihi, jika dia tak mampu untuk bongkokkan sikit tulang belakang dia, maka fa bi rukbatayhi, fa bi rukbatihi, raqabah. Kalau tak mampu juga dia nak bongkokkan dia punya tulang belakang tu, maka dia bongkokkan atau tundukkan tengkuk dia dan kepala dia. Dia solat berdiri, jadi bila dia rukuk, tunduk sikit dia punya tu, dia punya tengkuk. Kalau sujud tu dia tunduk lebih sikit. Itu kalau tak mampu dia nak bongkokkan tulang belakang dia tu. Kalau selagi mana dia mampu bongkokkan tulang belakang tu, dia bongkok seboleh yang mungkin lah. Ala ma'amkana kan, ma'amkanahu. Kalau rukuk tu dia bongkok sikit tulang belakang, kalau sujud tu bongkok lebih sikit, sekadar yang dia mampu. Kalau tak mampu bongkok tulang belakang, maka dengan tengkuk dan kepala dia. Fa in ajaza aw ma'ahu aw ma'a ilaihima, kalau dia tak mampu juga untuk bongkokkan dia punya tengkuk, kepala dia, aw ma'a, dia isyaratkan dengan mata lah. Isyarat lah. Biasa isyarat dengan mata lah. Untuk rukuk dan sujud. Mampu apa ni, angguk-angguk sikit-sikit tu, angguk sikit-sikit. Rukuk tu angguk sikit, sujud angguk sikit lagi, lebih sikit. Kalau semua tak boleh gerak macam robot tu, maka mata dia, guna mata lah. Au ajaza an qiyamin biluhuqi masyaqqatin syadidatin qa'ada kaifa sya'a, ataupun dia tak mampu untuk berdiri sebab akan berlaku masyaqqah, kesusahannya sangat, kesusahannya sangat kalau dia berdiri kan, sangat yang bersangatan, maka dia duduklah. Macam mana dia nak duduk, dia duduk lah. Qa'ada kaifa sya'a, macam mana dia duduk lah. Yang selesa, yang membolehkan dia nak buat isyarat apa tu, rukuk, sujud, atau membolehkan dia sujud betul, rukuk kan. Wa iftirashuhu afdal min tarabu'ihi wa ghairihi, jadi dia duduk iftirash tu, duduk tahiyat awal tu, dia duduk, solat duduk dalam keadaan tahiyat awal, itu lebih afdal daripada dia duduk bersila dan selainnya. Kalau duduk paling afdal dengan tahiyat awal. Li'annahu qu'udu ibadatin, sebab duduk tahiyat awal tu adalah duduk ibadat. Wa yukrahu al-iq'a fi qa'dat as-salah, dan dimakruhkan dia duduk iqa' itu peluk lutut lah. Dia tegakkan dia punya kepala lutut tu, dia duduk dalam keadaan peluk lutut. Macam orang susah hati, berhutang, banyak hutang, dia duduk peluk lutut. Jadi dimakruhkan iqa' fi qa'dat as-salat, dalam solat kalau duduk peluk lutut gitu, maka makruh. Bi an jalasa al-musalli ala rukbatai ala warkaihi nasiban rukbataihi. Jadi iqa' tu ialah dengan dia duduk
Orang duduk tu, orang yang solat tu dia duduk di atas warakaihi. Warak ni penyambung tulang peha dengan tulang punggung tu. Tu warak dalam keadaan dia tegakkan dia punya rukbatain. Tulang keting itu dia betis itu dia tegakkan. Linnahyi anil iqa' fi salah, sebab ada larangan duduk iqa' di dalam solat. Rawahu al-Hakim wa sahahahu, diriwayatkan oleh al-Hakim dan menyatakan hadis tentang iqa' tu sahih. Wa minal iqa'i na'un masnunun baina sajadataini. Dan minal iqa', daripada iqa', duduk tegak tu, tegak betis iqa' ni tegak betis tegak adalah jenis duduk yang sunat pada duduk antara dua sujud. Wa in kana al-iftirash, sekalipun duduk iftirash tu lebih afdal ketika duduk antara dua sujud. Wa huwa ayyada'a atrafa asabi' rijlaihi wa yada'u al-yataihi ala aqibaihi. Iqa' pada duduk antara dua sujud tu ialah dia ayyada'a atraf asabi', dia meletakkan hujung jari-jari kaki dia tadi, dia meletakkan hujung jari-jari kaki tu, wa yad'u al-yataihi, dan dia letakkan dua papan punggung dia ala aqibaihi, di atas dia punya buku lali. Jadi maknanya duduk tu berjengkit lah, iaitulah dia tapak kaki tu menegak sebab dia ibu jari tu, dia letak ibu jari tu dekat lantai, dia letak jari-jari kaki tu, perut jari-jari kaki tu dekat lantai, kemudian dia duduknya atas buku lali. Macam pelik sikit kan, maknanya harus macam tu, malah dia kata sunat pula tu, tapi yang afdal macam biasalah, macam duduk iftirash, duduk tahiyat awal tu. Akibaihi tu tumit tumit. Akibaihi, meletakkan dua papan punggung atas tumitnya. Summa yanhani al-musalli qa'idan li ruku' ila in qadara. Kemudian orang solat tadi tu dia tunduk untuk rukuk jika dia mampu tunduk. Dia tunduk untuk rukuk. Wa aqallahu ayanhani ila an tuhadhi jabhatahu. Kita ulang balik rukuk orang solat duduk ketika solat sunat sama macam orang rukuk solat wajib dengan duduk. Solat wajib duduk sama dengan orang solat sunat duduk. Rukuk dia sama. Yang paling sempurna sekali, kepala dia dekat cecah lantai. Wa in ajaza, kalau dia tak mampu solat duduk, maka dia solat mengiring. Wajib dia solat mengiring berdasarkan kepada hadis riwayat oleh Imran bin Husain yang telah lalu. Wa sunnah alal aiman, dan sunat dia mengiring tu sebelah kanan. Fa in ajaza, maka jika dia tidak mampu mengiring sebelah kanan, ataupun wa in ajaza an junubin, dia tak mampu solat mengiring,
istalqa, barulah dia solat melentang, ala zahrihi, melentang, rafi'an ra'sahu, dalam keadaan kepala dia terangkat. Kepala terangkat, sebab kepala tu, muka tu nak menghadapkan kiblat. Tapi kalau muka dia tu terdongak, dia dah ke belakang kiblat dah tu. Bi ayarfa'ahu qalilan, iaitulah dengan dia angkat kepala dia sedikit, bi syai'in liyatawajjaha ilal qiblah, agar muka tu dapat menghadap kiblat. Bi wajhihi, dengan muka dia tu, wa muqaddama badanihi, dan begitu juga dengan bahagian depan badan tu boleh menghadap sedikitlah, walau tak dapat semua ke arah kiblat. Illa, melainkan ayyakuna fil Ka'bah, melainkan kalau dia di dalam Ka'bah, solat dalam Ka'bah. Wahia masqufatun, Ka'bah tu dia ada atap, masquf, saqaf, dia ada atap. Maka ketika itu wayarka'u wa yasjudu biqadari imkanihi, maka dia boleh rukuk dan sujud ikut sesuka dia macam mana, sebab Kaabah tu semuanya kiblat. Ke mana dia arah pun 360 darjah semua kiblat. Fa in qadara al-musalli ala ruku' faqat, kalau seorang yang solat itu dia mampu rukuk saja, qarrarahu lis-sujud, maka dia tak mampu sujud, dia mampu rukuk je, maka dia nak sujud dia pun dalam keadaan rukuk juga. Berarti dia ulang rukuk dia tu. Rukuk pun dia rukuk, sujud pun dia rukuk. Sebab dia tak mampu turun untuk sujud, maka dia rukuk lah, ganti kepada sujud. Wa man qadara ala ziyadatin ala akmali rukuk ta'ayyanat tilka ziyadah lis sujud. Jika dia mampu untuk tambah lagi tunduknya tu ala akmali rukuk, kepada rukuk yang paling sempurna, kalau dia mampu tambah lebih daripada rukuk yang sempurna, rukuk sempurna tu dia 90 darjah, tapi dia mampu tambah menjadikan dia 100 darjah kan, dia tunduk sikit, kan. Maka ta'ayyanas, maka pastilah dia kena lakukan yang dia mampu lebih tunduk tu kena lebihkan lagi. Kalau mampu lebih lah, mampu buat lebih lah daripada rukuk 90 darjah kan, dia kena tunduk lagi. Kalau mampu, kalau tak mampu sekadar 90 darjah lah, di 90 darjah tu rukuk, 90 darjah tu sujud. Tapi kalau dia mampu sujud lebih daripada 90 darjah, dia kena lebihkan sujud tu. Nak sujud betul tak boleh kan, dia tak mampu. Lianna, kerana al-farqa bainihima wajibun ala al-mutamakkin, kerana untuk membezakan antara rukuk dengan sujud tu wajib dibezakan kepada orang yang mampu kan, mampu untuk membezakan, dia kena bezakan. Walau ajaza ani sujud, kalau dia tak mampu untuk sujud, illa ayasjuda bi muqaddami ra'sihi, kecuali dia hanya boleh sujud di dengan muka dia kan, bahagian depan kepala muqaddam ra'sihi tu kening umbun-umbun kan, depan kepala di ni lah, atas ni. Patut dia kena sujud dekat sini, tapi dia tak mampu sujud yang dekat dahi ni, dia mampu dekat muqaddam sini, umbun-umbun kan. Au sadarihi wa kana bidzalika aqrab ila al-ardi wajaba, atau dia hanya mampu sujud dengan sadar dia, dengan pelipis antara sadar ni mata dengan telinga ni, pelipis kalau sini pelipis, dia mampu sujud dengan sadar dengan pelipis dia. Wa kana dzalika aqrabu ila al-ard, dan kalau dia sujud begitu, dia lebih dekat bumi dengan tanah, wajib dia sujud dengan yang demikian itu. Dia tak mampu sujud dengan
dengan dahi, tapi sujud dengan ni, dengan merumbun, sujud dengan ni pipi ke, dengan ni pelipis, wajib dia sujud seboleh yang dia mungkin, seboleh yang dia mungkin. Fa in ajaza an zalika aw ma bi ra'sihi, kalau dia tak mampu untuk melakukan yang demikian itu, maka wajib dia isyaratkan saja dengan untuk sujud, dan isyaratkan dengan kepala dia je, tunduk kepala gitu-gitu, membezakan antara sujud dengan rukuk. Ini kes bagi orang yang solat baring, solat duduk ke, solat baring ke, yang menjadikan dia tidak, ataupun memang dia ada penyakit tak boleh nak sujud betul-betul, atau tak boleh nak rukuk betul-betul. Dia solat sujud, solat duduk, bila nak rukuk macam mana keadaan dia, dia nak sujud macam mana keadaan dia, ataupun dia solat baring, bila dia nak rukuk macam mana, kan, bila nak sujud macam mana. Selagi boleh dia dekat dengan bumi untuk sujud, dia dekat lagi dengan bumi, tak kira macam mana pun yang dia mampu. Wasujudu akhfad minar rukuk, dan sujud hendaklah keadaan tu lebih rendah daripada rukuk, kalau ada isyarat lah. Fa in ajaza fa basarihi, maka kalau dia tak mampu untuk angguk-anggukkan kepala dia tu, rukuk mestilah dia sujud mesti lebih dia punya tunduk kepala tu daripada rukuk. Tapi kalau tak mampu nak tunduk kepala, maka isyarat pakai mata je, pakai mata, di mana kalau sujud tu mestilah dia lebih pejam lagi. Kalau rukuk tu dia gerakkan mata dia sikit, kalau sujud tu dia pejam, kan. Fa in ajaza ajara af'ala salah bi sunaniha ala qalbihi, jika semua tak mampu dia baring tu, maka dia laksanakan perbuatan solat tu bi sunaniha, berserta dengan sunat-sunat solat sekali, dengan hati, dia solat dengan hati. Kalau bergerak tak boleh, dia kaku tu, solat pakai hati. Wala i'adata alaihi, dan tak perlu qada, sebab itu kemampuan dia. Wala tasqutu anhu salah, dan tidak gugur solat padanya. Wa aqluhu sabitun, sedangkan akal dia masih ada, masih sihat. Dia orang sakit biasa tua kan, ataupun penyakit dia cegang tu, nak cakap tak boleh, apa tu cakap, apa benda tak boleh. Jadi waktu solat dia wajib solat. Dan anak-anak dia kena, ataupun orang sekeliling kena wudukkan dia lah sampai waktunya, beritahu dia lah, masuk dah waktu ni, kena solat ni, wudukkan. Lepas tu dia solat dalam hati, okay. Keadaan ni susah, kecuali kalau dia hati dia dah melekat dengan Allah Ta'ala, kan, sentiasa ingat Allah Ta'ala. Tapi kalau keadaan biasa-biasa, kalau sakit sikit pun dah mengeluh, dah banyak tinggal, kan, solat pun kalau saya buat sikit dah solat pun tinggal, tu payahlah. Mudah-mudahan kita diberi rezeki untuk istiqamah dalam melaksanakan solat sampai kita mati, walau dalam apa keadaan sekalipun. Jadi selagi mana sedar dan ada akal boleh berfikir lagi, wajib solat. Liwujudi munatu taklif, sebab syarat taklif tu masih wujud. Syarat taklif tu berakal dan baligh dan berakal. Okey, walil qadir 'alal qiyam an-naflu qa'idan, bagi orang yang mampu untuk berdiri, dia boleh solat sunat duduk. Boleh, sukarela. Tak ada uzur pun boleh. Sawaun ar-rawatib, sama ada dia solat sunat rawatib tu duduk, wa ghairiha, atau lain-lainnya. Wa ma tusannu fihi al-jamaah kal aid wa ma la tusannu fihi, sama ada solat sunat itu disunatkan berjemaah seperti solat aid, ataupun solat sunat tu yang tidak disunatkan berjemaah pun dia boleh duduk juga. Wa muttaji'an ma'al qudrati 'alal qiyam wa 'alal qud, dia juga boleh solat mengiring sedangkan dia mampu berdiri, dan mampu solat duduk tapi dia nak solat mengiring juga. Hukumnya boleh, harus.
Di hadis Bukhari, berdasarkan hadis riwayat Bukhari, man shalla qa'iman fa huwa afdal, siapa yang solat berdiri maka itu paling afdal. Wa man shalla qa'idan falahu nisf, siapa yang solat duduk maka dia dapat setengah pahala. Falahu nisfu ajri al-qa'im, dia dapat setengah pahala orang solat berdiri. Wa man shalla na'iman, siapa solat tidur, solat baring, ay muttaji'an, iaitu mengiring, walahu nisfu ajri al-qa'id, maka dia dapat setengah pahala orang solat duduk. Jadi kalau nak solat tahajud, letih, sakit badan, nak tegak susah, jadi ambil wuduk sekejap, lepas tu baring menghadap kiblat, solatlah mengiring. Itu lebih baik daripada tak solat langsung, daripada baring, melentang, berangan. Lebih baik solat. Wayal zamahu, solat apa? Solat mengiring kan tadi. Solat melentang pun boleh juga, muka ada kiblat. Wayal zamahu ayyaqa'ada liruku' wa sujud, wa in istalqa ma'a imkani al-ittija' lam tasih salatuhu. Dan mestilah, wajiblah, wayalzamahu, wajib dia duduk untuk rukuk dan sujud. Dia solat baring, tapi bila rukuk dia kena duduk, sujud pun dia kena duduk juga. Habis. Okey. Orang sehat tak ada benda pun, dia nak solat baring boleh, tapi bila rukuk sujud dia kena bangkit lah, kena duduk lah. Fa in istalqa ma imkani al-ittija', kalau dia nak solat melentang tapi dia mampu mengiring, tapi dia nak solat melentang, malas saya melentang best. Jadi dia pun solat melentang, dia tak ada benda, dia sihat pun, tapi dia nak solat melentang, hukumnya lam tasih salatuhu, tak sah solat melentang kalau dia mampu untuk mengiring. Wa mahallu nuqsanin ajri al-qa'id wal mutaji' indal qudrah, yang kedudukan dapat kurang ni ialah kurang pahala pada sembahyang duduk, kurang pahala pada sembahyang mengiring dalam keadaan yang mampu. Dia sampai mengiring, ya, dalam hadis sebut sampai mengiring. Yang maknanya boleh tapi pahala kurang, tapi tak ada sebut pasal mustalqian, melentang. Wa illa lam yang kusa lam yang kus min ajrihi ma syai'un, kalau tidak duduk ataupun mengiring, maka tak adalah kurang pahala dia. Sebab dia duduk dan mengiring tu, maka pahala dia kurang. Manakala melentang tak ada, tak dapat pahala langsung, tak sah lah. Wallahu ta'ala alam. Akan datang ialah rukun yang ketiga, takbiratul ihram. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.